Okey, Hadi boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Sudahlah baca doa, Hadi. Belajar siapa ajar? Siapa ajar awak? Apa dia? Sedap awak baca doa. Awak belajar dengan siapa? Tak ada, tengok video-video ada banyak video lalu tiru je lah. Wah, bagusnya. Ya Allah, baguslah. Maksudnya, tak adalah. Maksud saya, korang tengok video yang baik lah kan. Alhamdulillah. Alright, Kalau so lalu tu kita tengok je mulakan. lah. Apa dia? Dia kalau lalu kat FYP tu tengok je lah. Nak skip salah. Yelah. Oh, okey lah, okey lah. Okey lah. Maksudnya, adalah kebaikannya kan yang awak tengok tu kan. So basically it's good lah. So saya suka je kalau normally saya akan cuba suruh lelaki mana satu yang confident sebab saya rasa korang ni adalah nanti akan jadi ketua pemimpin kan. So basically yang basic tu hopefully korang confident lah. Kalau korang confident benda macam ni insyaAllah nanti yang lain tu confident yang lain tu dia akan menyusul lah kan. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita mulakan. Yang ni tajuk ni saya rasa Afkar berpeluh ke tajuk ni. Afkar relax tau Afkar. Tajuk ni just buat banyak kali sampai boleh dapat Afkar. Alright. Now, tajuk elektrolisis ni, okay, asyik elektrolisis je. Saya pun tak tahu macam mana nak move on daripada ni kan. Saya cuba habiskan latihan ni. Saya just refresh daripada sini je. Saya pakai buku teks je ni. Okay, dalam bab 6, kita punya periksa sampai bab 6. Okey, kata cikgu yang buat soalan tu adalah cikgu Siti Zainab. Dia kata soalan ada soalan objektif dan juga ada soalan subjektif. Tapi soalan subjektif tu jawapan dia hanya satu. Contohnya dia tunjuk gambar. Apakah label ni menunjukkan kepada apa? Anode ke kathod. Begitulah. So dalam tajuk elektrokimia ni, awak ingat dia adalah berkaitan dengan tenaga kimia dan tenaga elektrik. So saya ulang lagi sekali. Kalau kita cerita pasal sel elektrolitik, dia ada kaitan dengan proses elektrolisis. Kalaulah kita kata pasal proses elektrolisis, awak just ingat proses ini, awak ingat ni tahu, dia mula elektro. So dia bermula dulu, tenaga elektrik akan ditukar kepada tenaga kimia. Kalau sel kimia, nama dia depan sel kimia, so maksudnya dia adalah orang kata proses perubahan tenaga kimia ditukar kepada tenaga elektrik. So sel kimia, perubahan tenaganya kimia dulu kepada tenaga elektrik. Kalaulah elektrolisis, prosesnya adalah daripada tenaga elektrik akan berubah menjadi tenaga kimia. Nah, dalam proses, apakah persamaan antara proses elektrolisis dan juga sel kimia ni? Persamaannya, ia ada berkaitan dengan cas. So, elektrokimia ni sebenarnya dia ada kaitan dengan cas. Cas ada dua jenis. Satu adalah cas positif, satu adalah cas negatif. Saya buat negatif begini tau. Okey, kalau charge positif, kita kenali dia sebagai cation ion. So, cation, awak nak perkataan ion, cation ion, sebenarnya ini merujuk kepada charge positif. Okey, kalau kita kata N ion, ia merujuk kepada charge negatif. Kalau N ion, dia akan bergerak ke mana? Dia akan bergerak ke terminal positif. Terminal positif ni juga kita kenali sebagai anode. Kalau kita kata charge adalah cation, dia adalah charge positif, dia akan tertarik kepada terminal negatif. Terminal negatif ini dikenali sebagai cathode. So kesimpulannya dalam tajuk ni saya dah pandai sikit.
Dalam tajuk ni, bila kita kata pasal cation dan satu lagi anion, ia merujuk kepada cas. Tetapi bila kita kata cathode, kita kata anode, ini merujuk kepada terminal. Yang selalu budak confuse adalah positif dengan negatif. Sebab kadang-kadang budak dia confuse apa kejap anode ni positif, kejap anion ni negatif. So basically kalau ikut saya, awak try ingat awak suka siapa. Katakanlah awak suka terminal, awak ingat terminal. Contoh kan, kalau saya tahu terminal anode ni dia adalah positif. Okay, positif. Anode positif. Yang akan bergerak, cas yang bergerak ke situ, dia mesti bergerak adalah anion. So kalau terminal tu adalah positif, cas itu adalah negatif. Senang kata, dia punya tarikan, dia mesti daripada cas berlawanan. Sebab hukum alam, Nature's Law. Nature's Law ni kita kata hukum alam, lelaki akan tertarik pada perempuan dan perempuan akan tertarik kepada lelaki. Kenapa? Sebab perempuan dengan lelaki tu kita panggil dia sebagai pelengkap. Dia ada different cas. Cas yang berbeza. Sebab tu dia akan tertarik. So ingat, memang dah hukum alam cakap, kalau cas itu berbeza, ia akan tertarik. Kalau cas sama lelaki dengan lelaki, sepatutnya ikut hukum alam, Nature's Law, dia mesti tertolak. Nature's Law. Okay? So awak nak belajar, kita nak cerita pasal elektrokimia ni, kita nak cerita pasal perubahan tenaga. Perubahan tenaga daripada tenaga elektrik menjadi tenaga kimia. Dan perubahan tenaga ni disebabkan apa? Disebabkan oleh pergerakan cas. Pergerakan cas. Okay, cas ada dua. Satu adalah cas positif, satu lagi adalah cas negatif. So, saya ulang. Cas positif, saya cerita pasal cas. Cas positif dikenali sebagai anion atau cation. Cas positif. Alah, saya lupa lah nama. Yes, cas positif adalah anion. Hari ni saya tak sempat nak setting buat quiz. Okay, kalau sini anion, awak dah terus pandai kat sini adalah cation. Okay, now, Bukan kalau cation. anion, Positif bukan okay, cation. Apa positif? Cation ke okay, anion? kalau cas kan, bila kita cakap pasal cas positif adalah anion. Oh, ni pergerakan. Bukan macam ni. Okey. Pergerakan cas. Okey, pergerakan cas. Okey. Senang kata, okey, saya ulang lagi sekali. Bila kita cerita pasal elektrokimia dia berkaitan dengan cas bergerak. Cas ni ada dua jenis. Ada dua jenis cas. Maksudnya dalam larutan ada cas. Okey. So cas tu bergerak. Satu, cerita pasal cas tak boleh duduk diam. Cas mesti bergerak. So senang kata macam mana elektrokimia ni boleh berlaku disebabkan cas itu bergerak, pergerakan cas. Okay, cas ada dua jenis. Bila saya cakap macam mana elektrokimia berlaku adalah disebabkan oleh pergerakan cas. Okay, cas ada dua jenis. Okay, kita ada dua jenis cas. Satu adalah cas positif, kedua adalah cas negatif. So far sampai sini okey tak? Kita ada cas positif, kita ada cas negatif. Okay, kalau cas positif tadi kita kenali sebagai anion. Kalau cas tu negatif, kita panggil dia sebagai cation. Kalau cas itu positif, anion ni, dia akan tertarik dia akan bergerak ke terminal positif atau negatif. Saya ni betul ke salah ni? Betul lah, betul. Oh, betul. Macam terbalik je. Cation tu bukan positif. Hadim, betul lah saya. Kan awak dah tera tajuk ni. Okay, now. Terima kasih Hazim. Okay, now. So, yang ini adalah cation. Ayuh, sorry. Ini adalah anion. Nasib baik Jimot masuk tau. Okay, so, now, ini cas. Okay, bila kita kata cas positif adalah cation akan tertarik kepada terminal negatif. So, terminal negatif kita kenali sebagai cathode. Kalau yang ini adalah tertarik pada terminal positif. Terminal positif kita kenali sebagai anode. Okey, saya habis sampai situ. Nanti saya tak habis-habis lagi. Alright. Now, so kita tengok latihan PKRS ni. Cap, ada kat situ lagi tak, Cap? Masih ada. Jangan risau. Masih. Okay, now. Alright. Yeay, Dafa. Assalamualaikum, Dafa. Sihat tak? Dafa.
Okay, now. So, kita tengok kat sini tau. Soalan nombor 9, hari tu kita dah bincang. Sekejap. Hari tu kita dah bincang soalan nombor 1 sampai 8. So, sekarang kita terus masuk soalan nombor 9. Proses elektrolisis ni, dia ada digunakan dalam senang kata, elektrolisis, aplikasi bidang elektrolisis ni ada 4. Satu adalah elektrolisis ni digunakan dalam pengekstrakan logam. Kedua adalah penulinan logam. Ketiga adalah penyaduran. Keempat adalah pengolahan sisa melalui elektropengumpalan. So, yang ini adalah proses pengaratan. Macam mana kita nak elakkan besi ni daripada berkarat? Kita menggunakan pengekstrakan ke, penyaduran ke, penulinan ke atau pengeringan? Kita guna kaedah apa? Penyaduran. Awak tak nak bagi paku ni karat? Yes, kita guna penyaduran. Okay, now soalan nombor 10. Okay, yang ini. Okay, now, yes. Okay. Yang ini awak nampak dia macam ni, ini bateri. Kalau yang ini tinggi, ini adalah anode, terminal positif. So, anode ni kita kenali dia adalah sebagai terminal positif. Kalau pendek begini, ini adalah terminal negatif. Terminal negatif dikenali sebagai katod. Di katod ni ada banyak cas apa? Katod ni ada banyak cas cation. Cation ni casnya adalah cas positif. Kenapa? Sebab katod ni terminal negatif. Terminal negatif akan tarik cas positif. Okay. Now, so lepas tu dia kata kat sini, kalaulah awak tengok dekat sini, nama larutan, okey, kalaulah ini nama proses ni adalah proses penulinan logam. Proses penulinan logam, biasanya kita akan tengok larutan ni, jenis larutan tu awak tengok dia punya logam. Kalau kat sini logam dia kita pakai argentum, larutan tu mesti ada nama argentum. Mesti ada kata argentum. Kalaulah kat sini argentum, ini adalah sebelah sini argentum tulen. Okey, awak nak tengok kat sini argentum apa? Okey, so soalan dia kat sini. Okay, dia kata berdasarkan rajah 6, apakah anode dan larutan Y? So, sekali lagi, bila kita katakan dia larutan, saya tengok dulu larutan. Kat sini pakai argentum kan? So, awak pergi potong yang tak ada kaitan, larutan tu tak ada kata argentum. So, dalam kes ni, kuprium 2 sulfat ni dah salah. So, ni salah. Yang ini, dia juga adalah salah. So, jawapan kita tinggal A dan juga C. So, soalan nombor 10 ni. Tengok ini nama penulinan. Kalau sebelah sini dia dah pakai argentum tulen. So, awak teka anode ni, dekat anode ni apa jawapan dia? So, kejap saya nak bagi AB. AB cuba jawab soalan ni, AB. AB! Rindu. Ya saya cikgu. Mana tu? Nombor 10. Nombor 10 sis. Muka surah berapa cikgu? Astaghfirullahalazim. Ni BFF siapa ni? Tanda selama sikit tadi. Okey, 115. Ebi kau boleh. Yes baby, boleh baby. Buku PTRS. Okey, saya dah rasa nervous. Saya rasa buku tu dia tak jumpa lagi. Ebi ada kat bawah bantal kau tu. Ebi, saya bagi intro lagi sekali, Bi. Okay, Ebi, ini adalah elektrolisis ni kita gunakan dalam 4 keadaan tau. Kita boleh gunakan elektrolisis tu untuk proses pengekstrakan, penyaduran dan satu lagi pengekstrakan, penyaduran, penulinan logam dan satu lagi pengolahan sisa melalui elektrogumpalan. Sekarang dalam yang ini sebenarnya kita nak pakai penulinan. Bila kita pakai penulinan, elektrod tu dia mesti ada 2 jenis. Satu antara logam tulen, logam tu mesti tulen, satu lagi logam tu tak tulen. Lepas tu kalau kita tengok elektrolisis, yang ni larutan ni elektrolit, ini elektrolit. Elektrolit ni nama dia mesti ada kaitan dengan logam tu. Dalam kes ni kita pakai silver, dalam kes ni kita pakai argentum. Bila kita pakai argentum, maksudnya nama larutan tu mesti ada kaitan dengan argentum. So sebab tu yang B ni saya potong. Sebab yang B tu dia kata larutan copper.
Mestilah salah sebab dalam kes ni kita tak pakai pun logam copper, logam kuprum. So B ni dah salah. So sekarang kita tinggal jawapannya adalah antara A dan juga C. Larutan ni dua-dua dah betul. Sekarang anode tu yang awak nak teka. Anode tu, anode tu dia pakai argentum tulen ataupun argentum tak tulen. Tengok daripada gambar. Kalau dah kat katok ni, dia punya elektrod dia adalah argentum tulen. So dekat anode ni ke? Argentum apa? Argentum tak tulen. Mestilah argentum tak tulen. So jawapan yang sesuai? Mana? C. So jawapannya? C. Jawapannya adalah C. Soalan yang ini awak rasa struggle sebab dia soalan aras tinggi tau. Awak kena faham. Dia bukan macam membaca. Maksudnya kalau awak baca awak tahu. Tak, awak kena analisis gambar tu. Saya faham. Awak rasa susah. So sekarang kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni pula ini adalah penyaduran. Macam Hasmat hari tu saya cerita. Katakanlah acak penyaduran. Dia dah bosan kat rumah dia punya sudu semua tu sudu besi. So acak bosan zaman PKP ni, dia nak pergi tukar semua sudu kat rumah dia jadi sudu tu copper, warna cantik sikit, kuprum, warna tembaga, copper is tembaga. So acak buat apa? Katakanlah acak dia beli barang semua kat Shopee, bayangkanlah kan. Nah, acak buat semua sudu yang dia nak sadu ni, okay, dia tengok kat sini, dia pakai sudu besi. Okay, so satu lagi, yang ini dia pakai kuprum sulfat. Tapi masalahnya kat sini, acap dia setting macam ni. Tapi tak jadi. Maksudnya, sudu besi tu tak dapat disadukan. So dekat sini, kenapa? Kenapa acap tak dapat sadu sudu besi tu? Apa yang acap salah dalam gambar ni? Okay, pertama dia kata sudu besi ni terkakis dalam larutan kuprum sulfat. Itu ke salah? Ketiga, elektrolit mengandungi ion kuprum sulfat. Okay. Ketiga, C, kuprum tidak boleh digunakan sebagai elektrod. And then D, terminal sumber elektrik tidak disambungkan dengan betul. So, awak rasa, okay, kita bagi acap lah. So, acap, yang mana satukah yang salah? Kenapa tak dapat kita sadukan? Saya pula yang kena. Dia takkan, sudu besi ni takkan terkakis. Sudu besi tak akan terkakis. Okay, so senang kata A ni tak ada kaitan. Elektrol B. Elektrol ni mengandungi ion kuprum sulfat ni betul. Macam saya kata, saya pakai nama awak, umur saya 17 tahun. Betul, tapi tak menjawab soalan. So B ni dia bukan salah, tapi dia tak menjawab soalan. Dia nak cakap apa yang silap kat situ. So B tak ada kaitan. Bisa kaitan. So saya bagi awak pilihan jawapan antara C atau D. Saya rasa C lah. Okay, adakah anda bersetuju? Adakah korang bersetuju? Tak. Taklah. Saya tak setuju dengan Acap. Allah garangnya Cap. Relax lah Cap. Sabar itu separuh daripada iman. Okay Cap, salah dia betul. Salah dia sepatutnya yang kita nak sadu ni sudu besi ni, dia terbalik. Sepatutnya yang ini letak kat sini. Sudu besi ni patutnya letak kat katot. Terbalik kedudukan. So jawapannya adalah D. Sorry tau, soalan ni memang susah sikit. Soalan ni adalah level SPM. Memang soalan level SPM. Okay, sebab tu saya bagi awak soft copy. Bila awak ada soft copy tu, awak boleh buat latihan tu banyak kali sampai boleh dapat penuh. Full marks. Okay, dan satu lagi latihan tu kalau lah tiba-tiba macam AB tak jumpa buku kan. AB tak ada alasan tak buat. Sebab saya ada bagi live worksheet tu dekat dalam grup Telegram awak. Awak boleh buat sambil tengok handphone. Tinggal klik-klik. Cuma satu je lah kena ada line yang bagus. Itu je. Okay, now soalan nombor 12. Nampak tak ni? Ni lah Cap. Tengok Cap. Yang ini, soalan yang atas tu tadi 11. Tengok. Kalau kita nak sadukan, sudu besi ni mesti kat katot. Lepas tu kalau kita nak sadukan besi ni dengan kuprum, so dekat belah anode ni, ini ni adalah anode, terminal positif ni, terminal positif ni, anode ni, kita pakai apa yang kita nak sadukan dengan apa. Kalau katakanlah Acap nak dia punya sudu kat rumah tu pakai emas, so dekat anode ni kena letak emas lah.
Tapi kalau dia letak emas, larutan tu mesti ada larutan emas juga. So dalam kes ni, dia pakai kuprum. So larutan tu kita panggil dia kuprum 2 sulfat. Now, so sekarang kita nak tengok dekat sini. So nanti ada cas-cas ni dia akan bergerak. Dia akan bergerak pergi ke cathode tu. So ending dia kat sini ni nanti, sudu ni semua dah disaduti dengan kuprum. Okay. So soalan nombor 12. Apakah jawapan dia? Dia kata kat sini, apakah yang berlaku pada anode? Soalan dia dalam buku SPS sikit je. Sekali dia tanya dalam SPM banyaknya. Takutnya. Okay, soalan nombor 12. Okay. So awak teka, apakah jawapan soalan nombor 12? C. Okay, saya ambil. Okay, siapa je jawab C? Okay, dia kata anode. Okay, pembebasan gas ni tak jadi tau. Sebab dia pakai kuprum. Bila kuprum dia tak ada kaitan dengan gas. So, dalam tajuk penulisan dia tak ada gas terhasil. So, D salah. A pun salah. Okay, jawapan dia tinggal 2 je. Sama ada pengurangan jisim ataupun pengenapan kuprum. So, saya bagi satu hint. Katakanlah, kalau cas-cas tu bergerak, cas ni bergerak, cas-cas kuprum bergerak, awak rasa lama-lama rod kuprum ni jisim dia bertambah atau berkurang? Kurang. Yeah, dia akan berkurang. So jawapan yang sesuai? B. Ya, jawapan yang sesuai adalah B. Susah sikit ni tapi tak apa. Nah, so dekat sini. Soalan nombor 13. Soalan nombor 13 ni, okay, dia kata antara logam berikut yang manakah yang mungkin akan menjadi terminal negatif dalam sel kimia? Okay, kalau yang ni awak kena buat macam ni. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Always katakanlah nak tambah kat situ. Ataupun kadang-kadang saya letak ada hang. Sebab kat sini dia tanya logam je tau. Bila logam saya tak letak hidrogen. So sini adalah kalium. Ini adalah natrium. Sini adalah kalsium. Ini adalah magnesium. Sini adalah aluminium. Sini adalah zinc. Sini adalah ferrum. S ni apa? Siapa teka? Teka. S ni apa? Sternum. Tu lah tu. P. P. Tambah. Ada yang tak? Ya, terima kasih Zab. Plumbum. Lepas tu kita ada kuprum. Sini ada argentum. Ini adalah aurum. Aurum tu makin kalau dia ke atas, saya tambah kat sini tau. Kalau dia makin ke atas sini, dia akan mulai jadi terminal negatif. Itu ke saya cerita ni. Makin dia ke bawah, dia akan jadi senang terminal positif. Okay, kalau kat sini nombor 13, jawapannya yang manakah? Okay. Yang manakah sesuai? Okay, kalau kat sini jawapan dia, yang ni saya kena tanya Cikgu Ruzana lah. Sebab dia kata saya jawapan dia kat sini, dia kata jawapannya adalah zinc. 13, jawapannya adalah zinc. Tapi kalau ikut susunan, saya ingat saya dah habis study dah. Sini zinc, sini magnesium. Kalau kita ambil kuprum kat bawah. Ferrum kat sini. So, okay, 13 ni biarkan dulu. Saya nak tanya Cikgu Ruzana asal jawapan dia 13 tu B. Sorry. Okay, now 14. Antara yang berikut yang mana merupakan aplikasi sel kimia. So, apakah kegunaan sel kimia? Sel kimia ni adalah sebagai bateri. So, mana satu? Okay, saya bagi awak Bawah ni semua, dia melibatkan proses elektrolisis. So, jawapan yang betul, ada satu je. Menghasilkan tenaga elektrik daripada air laut. Ini adalah dekat negara Arab ni. Kat Malaysia kita tak ada. Okay, last tau. 15. Raja 9 menunjukkan sel kimia ringkas. Tajuk kimia ni saya minta maaf tau. Saya sedaya upaya cuba
ajar awak. Okay, now yang ni saya hebat sikit ni. Pasangan elektrod manakah yang menghasilkan nyalaan mantul paling terang? Okay, so awak tengok dekat sini, dia mesti susunan dia macam ni tau, yang ikut Kelvin ni, dia makin jauh, jarak dia sebenarnya dia akan menghasilkan tenaga elektrik paling tinggi. Kalau dia sama, dia tak boleh menghasilkan tenaga elektrik. So kita mulakan yang pertama. Kalau dua-dua pakai elektrod magnesium, boleh tak menghasilkan tenaga elektrik? Tak. Tak. So, yang ni dah salah. Dia tak boleh dua-dua logam tu sama. Anode dengan cathode tak mesti sama. Tak boleh sama. Ini pun sama. So, kita tinggal magnesium dengan cuprum dan zinc dengan cuprum. So, kita tengok kan. Kalau magnesium, saya pakai tukar kali lain. Kalau lah magnesium kat sini, magnesium dengan cuprum. So, cuprum kat sini. Okay, ni dia punya kedudukan. Lepas tu, dia kata lagi satu adalah antara zinc dengan cuprum. So, kita ada zinc kat sini, cuprum kat sini. Mana satukah jarak dia lebih jauh? Cuprum dengan zinc atau cuprum dengan magnesium? Cuprum dengan magnesium. Yes. So, kalau kedudukan dia lagi jauh, yang ini yang boleh menghasilkan tenaga elektrik banyak. So, macam mana kita tahu? Sebab mentol tu paling terang. Okay, so, 16. Okay. Raja 10 menunjukkan sel kimia. Manakah antara berikut merupakan elektrod P sekiranya jarum emitter jarum emitter tidak terpesong, maksudnya tak ada tenaga elektrik. So awak teka P ni dia pakai apa? Magnesium. Kenapa Zat? Betul. Kenapa? Sebab sama dengan cathode. Sebab dia sama. Dia tak boleh dalam sel kimia ni dua-dua elektrod tu dia pakai yang sama. So basically kita kena yang berbeza. Okey, 17. Antara pasangan elektrod berikut yang manakah menghasilkan tenaga elektrik dalam kimia? Okey, so kita terus potong yang ini. Sulfur saya potong sebab sulfur adalah bukan logam. Okey, fosforus ada tak dalam saya punya siri elektrokimia? Tak ada. Tak ada. So jawapannya adalah Zinc dan A. cuprum. Yes, sebab ini adalah zinc dengan cuprum sebab dua-dua ni adalah logam. So senang kata kesimpulannya dalam sel kimia, elektrod dia mesti adalah elektrod yang boleh menghasilkan, elektrod dia mesti boleh menghasilkan elektrik. Maksudnya boleh mengalirkan arus. Okay. Now, so kita dah habis kat situ elektrokimia. Saya tak nak lama-lama kat elektrokimia lah. Sebabnya saya rasa elektrokimia tu adalah satu tajuk yang boleh tak saya kata dia berat sikit lah. Save save sekejap. Tab. Save. So. Okay. Sekejap Sekejap. Lambat pula lah. Masa ni lah saya baru download. Awak nampak lah muka Hafiz ni. Sekejap. Satu kan saya suka, iklan. Hafiz punya, dia nampak sempoi je Hafiz macam tu tau. Tapi dia punya cakap dia nampak relax je. Nampak dia macam playful kan. Ada satu ayat tu yang saya suka tau. Hafiz punya ayat. Dia kata result dia. Maksudnya macam ni tau. Hafiz tu adalah budak yang sebenarnya sekolah tak expect dia boleh dapat. Dia bukan adalah budak harapan. Maksudnya dia bukan budak permata yang dia aim boleh dapat 6A. Hafiz dapat 6A. Tapi dia punya style Hafiz, dia cakap tu, ayat dia yang saya ingat, dia kata apa? Dia tak bersaing dengan orang lain. Dia bersaing macam dengan diri dia. Dia bersaing nak jadi diri dia lebih bagus. Maksudnya diri dia hari ni, maksudnya dia akan cuba jadi diri dia hari ni lebih baik berbanding semalam. I think bagi saya itu adalah satu benda yang bagus. Maksudnya kita tak compare hidup kita dengan orang lain. Kita bukan bersaing dengan orang lain. Dia bersaing dengan diri dia. Dia cuba jadi diri dia yang lebih baik berbanding semalam. I think saya rasa nampak macam sempoi macam tu kan. Tapi saya rasa benda tu bagus tau. Sebab kalau awak ada perangai macam tu, attitude macam tu, sebenarnya awak tak kisah pun orang buat apa. Sebab yang paling penting adalah diri awak. Macam tu lah. So I think itu antara ciri yang bagus kat Hafiz lah. Awak nampak dia kuat sengih, senyum, gelak-gelak macam tu kan. Tapi saya rasa ada satu one side dekat dia ada satu dia serius, dia nak belajar. Which is saya pun surprise dia boleh dapat 6A. It's good tau. Right. So, kita teruskan.
Ini adalah tajuk nutrisi. Tajuk ni saya suka tapi tajuk ni besar gila. Nah, tajuk nutrisi ni kita nak cerita pasal makan. Ingat tak yang hari tu kau ambil gambar tu? Siapa tak bagi gambar makan orang kahwin tu? Dafa ke Kuzami? Yang pinggan suku-suku separuh tu. So dalam tajuk ni kita cerita pasal nutrisi. Nutrisi ni adalah kita ambil makanan. Okay. So nutrisi untuk manusia kita pakai gizi seimbang. Gizi seimbang tu yang kita pakai suku-suku separuh. Nah, dalam gizi seimbang ni kalau orang diet dia selalu kira kalori. So kau tak boleh makan tu banyak-banyak lemak sebab kalori tinggi. So basically pengambilan kalori tu maksudnya berapa banyak kalori kita masuk dalam badan tu penting. Okay. Nah, lepas tu dalam nutrisi ni besar. Satu kita cerita pasal manusia, satu kita adalah cerita pasal tumbuhan. Tumbuhan ni budak pertanian Tera. Saya rasa Hadif Acap ni Tera lagi tajuk ni daripada saya. Dia ada makronutrien, satu lagi adalah mikronutrien. Kalau lah mikronutrien, kalau untuk saya tahu mikronutrien ni nama yang pelik-pelik. Contoh boron. Okey, boron ni pelik sikit lah untuk saya kan. Boron, zinc tak pelik sangat. Boron, zinc, mangan, cuprum, ferrum, molybdenum. So yang biasa pelik-pelik kita tak dengar tu itu adalah mikronutrien. Kita perlukan dalam kuantiti sedikit. Tapi kalau yang glamour, contoh-contoh adalah makronutrien yang glamour macam karbon, hidrogen, oksigen, NPK kan. Nitrogen, fosforus, kalium. Lepas tu kalsium, magnesium dan sulfur. Ini diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Kemudian dalam tajuk nutrisi ni kita cerita pasal kita nitrogen. Kita nitrogen ni kenapa awak belajar pasal kita nitrogen? Sebab kita nak cerita kita nitrogen ni yang membantu tanah tu subur. So kita nitrogen ni penting sebab dalam kita nitrogen ni kita tahu dia akan membantu tanah tu menjadi lebih subur. Nah, bila kita cerita pasal tajuk nutrisi, kita cerita pasal teknologi makanan. Yang ni you guys tahu ni. So macam mana katakanlah ini tajuk lebih kepada macam budak pertanian lah. Macam mana korang jadi petani berjaya untuk menghasilkan banyak tanaman? Maksudnya banyak tanaman. Katakanlah macam tiba-tiba katakanlah nanti ni cita-cita dia nak jadi petani yang berjaya. Okay, so petani yang berjaya dia mesti kena ada ilmu. So macam mana kalau katakanlah dia tanam tu nak make sure dia boleh untung banyak. So dia mesti ada dia punya ilmu. So dalam kes ni biasanya kalau orang petani-petani moden, peladang moden yang berjaya, dia mesti smart, dia mesti tahu, dia mesti pakai baka yang baik, teknologi moden, dia tak pakai kerbau, dia pakai mesin, and then pendidikan, maksudnya kena tahu pendidikan lah. Maksudnya macam if I'm not mistaken, actually kambing dengan lembu dia mesti kena suntik juga kan, kena ada cocok juga, betul tak? Kalau tak nanti dia boleh kena dengan virus. Pernah dengar tak? Sebab tu hari tu ada satu kes, awak ingat tak ada satu gambar, saya suka ada satu budak yang, siapa nama budak lelaki tu yang cute tu, gambar yang cantik yang menang award tu, yang dia ambil gambar dekat atas kerbau tu. Dia ambil gambar kat kerbau tu, ingat tak ni? Lepas tu kerbau dia mati tu. Kan? So itu adalah salah satu sebab kerbau-kerbau dia tu, biasanya kita ingat kerbau liar ni semua dah okey kan. Kerbau tu tidak disuntik. Bila kerbau tu tidak disuntik, ada virus tu yang boleh menyebabkan kerbau tu sakit, dan virus tu boleh berjangkit dekat kerbau-kerbau yang lain menyebabkan kerbau tu semua boleh mati. So itu adalah satu, kita kata pasal pendidikan. Sebab tu kalau korang tak ada pendidikan yang betul, binatang-binatang tu, haiwan ternakan awak boleh mati. So kerbau ni sebenarnya first time, tapi saya tak pelik sebab macam saya kata, macam mana virus yang kita ada ni pun pelik-pelik. Virus tu, the problem with virus, dia boleh bermutasi. Macam kita katalah dulu kita ada virus COVID-19 biasa-biasa, sekarang kita ada Delta, varian Lambda. So maksudnya bermutasi menjadi lebih ganas. So basically sama juga macam yang kes kerbau tu. Siapa nama budak tu? Saya lupalah nama dia. Tapi saya suka gila dia punya rasa sayang dia dengan binatang tu. Kalau saya tengok kerbau tu, saya dah takut kena tanduk je. Okay, now. So tengok penggunaan tanah dan juga pengurusan tanah yang cekap. Yang ini adalah kalau nak buat bisnes makanan yang sekarang. Contohnya macam frozen. So ini adalah teknologi makanan. So teknologi makanan ni kita nak make sure makanan tu boleh tahan lama. Yang ini akta makanan lah. Yang ni katakan kalau awak nak buka kedai. Ini nak buka kedai. Yang ini nak buat produk. Okay. So ini nak buka kedai mesti minta kebenaran daripada yang ini. Okay, right. So, senang kata teknologi makanan kita pecahkan kepada 3. Satu adalah petani. Ini katakanlah Nick kalau nak jadi petani peladang, pakai kena tahu ni teknologi pengeluaran. Kalau Nick tiba-tiba nak keluarkan keluar produk kicap atau kimchi lah. Biar sikit lah Korea kan. Kimchi kena tahu menggunakan teknologi pemproses makanan. Kalau katakanlah tiba-tiba Nick nak buka kedai,
Dia kena tahu pasal bahagian ni, makanan kesihatan dan juga suplemen. Okey. Nah, saya tambah sikit. Antara makanan yang sihat, balance diet dengan suplemen, mana satu lebih elok? Makanan sihat. Yes, makanan sihat. Sebenarnya saya bukannya against suplemen. Awak muda lagi. Kalau awak jenis katalah ni, jenis yang memang tak makan sayur langsung atau tak makan buah, okey, saya galakkanlah awak ambil suplemen tapi dengan kebenaran doktor. Tapi kalau lah awak dah memang selalu makan sihat, macam mana awak tak ada masalah makan sayur, awak tak ada masalah makan buah, sebenarnya korang tak payah makan ambil suplemen. Sebab sebenarnya macam vitamin tu kita hanya perlukan dalam kuantiti sikit je dalam badan kita. Macam vitamin C, betul vitamin C tu dia boleh meningkatkan keimunan badan. Macam contoh COVID-19 sekarang kan, ramai akan cakap pergi ambil vitamin, ambil suplemen, contohnya vitamin C. Okey, vitamin tu bagus tapi vitamin juga tak boleh ambil terlampau banyak, dia akan menyebabkan overdose. Bila dia menyebabkan overdose, dia akan menyebabkan kidney awak, buah pinggang awak akan bekerja kuat. Bila akan bekerja kuat, nanti lama-lama buah pinggang awak boleh rosak. So basically kalau korang muda, korang boleh makan sayur, makan buah, sebenarnya korang tak perlu suplemen. Okay, korang just makan macam biasa, sihat and then exercise. So katakanlah macam orang macam Hadif, contoh katakanlah Hadif Hadif bersukan. Lepas tu Hadif itu bersukan dan Hadif dia tak ada masalah pun makan sayur, makan buah. So cara saya untuk Hadif, saya rasa Hadif tak boleh makan suplemen. Unless kalau orang ada sakit. Contohnya macam orang pregnant. Macam saya dulu kalau saya pregnant, saya ambil suplemen vitamin, saya ambil pil kalsium. Kenapa saya ambil pil kalsium? Sebab masa saya pregnant dulu, saya minum susu, saya muntah. Saya minum susu, saya muntah. Tapi saya kena ada pil kalsium tu. Kalau saya tak ada kalsium, salah satu simptom saya kurang kalsium adalah saya senang kram. Bila malam, sejuk, peha, betis kaki saya akan kram. So biasanya kalau perempuan pregnant, dia selalu kena kram. Adalah disebabkan kadang-kadang dia kurang mineral dalam badan dia. Apa yang dia kurang adalah kalsium. So kalau macam kes dah macam saya tu, saya tak boleh minum susu. So saya jumpa doktor, saya kata saya asyik kram malam-malam. Sakit dia Tuhan sajalah tahu kan. Doktor suggest saya ambil lah pil kalsium. So basically pil kalsium tu penting adalah untuk tulang dan satu lagi adalah untuk elakkan kalau perempuan tu pregnant, elakkan kena kram waktu malam. So orang kena kram tu adalah disebabkan kurang mineral. Okey. Nah, kita nak buat latihan ni. Yang ni saya dah hebat sikit. Saya nak tunjuk saya nak riak sikit lah. Nah, nak kira kalori. Okey, right, nak kira kalori ni sebenarnya senang tau. Okey, tengok soalan. Kalau soalan dia per 1,500, ada tak kalkulator? Ada tak? Ada. Ada, yeah. Zak. Kita boleh Zak. Okey, saya rasa Zak ni boleh dapat A ni Zak. Saya nak A plus lah Zak. Okey, tapi tak apalah. Asal A pun saya happy. Nah, bila dia kata kat sini, awak tengok soalan tau. Kalau dia kata kilojoule per 100, the first thing awak perkan dulu. Per 100. So kalau lah macam ni per 100, korang ingat tak per 100? Perlu tak tekan kalkulator kalau per 100? Tak. Hebat. So awak tinggal tarik ni 2 kali. Betul tak cikgu Daya ajar awak macam tu? Adik. Weh, ikhlas ke tak? Ikhlas. Okay. So kalau sini kita tarik dia akan jadi 15. Kalau 450 tu dia akan jadi berapa kalau per 100? 4.5. Yeah, dia akan dapat 4.5. Kalau 1,300 bila kita bahagi 100 dia jadi? Kalau 13.0. Ya, pandai. 13.0. Kalau 380 per 100? 3.8. Kalau yang ni jadi 2 je lah kan? 2.0. Okay. So bila awak dah dapat nilai macam ni, baru awak darab. Darab dengan 200 ni, 200 darab 15. 100 darab 4.5. 50 darab 13. 50 darab 3.8. 50 darab 2. Okay. Siapa ada kalkulator? Zak. Zak kan tadi? Zak je yang ada kalkulator kat tepi dia. Zak, jom Zak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yang ini jawapan dia berapa? Kalau 200 darab dengan 15, kita dapat berapa ni Zak? Saya kira terus semua cikgu.
Oh, okay, okay. Very good. Okay, kalau awak kira semua, okay, saya ada tulis kat sini tau. Kat sini saya dapat 3,000. Kat sini saya dapat 450. Kat sini saya dapat 65. Elok Zak cerita awak buat macam tu. Saya sebabkan sekolah cuti ni kan saya ajar anak saya. So dia rasa macam kena tunjuk step. Kalau tak nanti dia tanya kan kenapa jawapan dia macam tu. So yang ini dua darab ni kita dapat sini adalah 100. Subhanallah walhamdulillah. Ya Ih. Okay, so dapat 100. So bawah ni kan, bawah ni saya pakai saya punya tangan je dulu. So bila kita totalkan semua, kita akan dapat berapa Zak? 4390. Yes, 4390. So jawapannya adalah C. So kalau awak tengok soalan, kalaulah dia tulis kat sini per 100, awak bahagi dulu dengan 100. Okay, jangan terus darab. Okay, so ini jawapannya adalah tu. Okay, nah, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, antara yang berikut yang manakah benar mengenai diet seimbang? Saya rasa kalaulah saya student, saya akan pilih jawapan yang paling pendek ke paling panjang? Paling betul. Tak, kalau hint selalu macam ni. Kalau korang selalu kan, tak tahu jawapan kan. Kalau korang selalu pilih yang paling panjang ke paling pendek? Pendek. Paling pendek? Okay. Panjang. Paling panjang. Kalau saya kan, saya tak tahulah masa zaman saya sekolah, saya selalu kan kalau tengok macam ni kan, saya akan pilih paling panjang. So dekat sini kan, diet mengandungi semua kelas makanan dalam kuantiti yang betul. So bila kita kata mengenai diet seimbang adalah mengandungi semua kelas makanan. Kelas makanan yang kita belajar ada berapa? Weh, berapa kelas makanan yang ikut piramid ni Ada berapa kelas makanan? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, ada tambahan lain? Ada 7. Okey. Alright, okey. So kalau kita kata 5, okey, kita ada paling kalau nak dapat tenaga, makanan kelas makanan apa? Karbo. Ya, karbohidrat. Very good. Lepas tu kalau awak accident nak tumbuh tisu baru, Protein. Lepas tu kita ada lemak. Lepas tu kita ada air. Lepas tu kita ada vitamin, kita ada mineral. Dan satu lagi kita ada apa yang sayur-sayur dengan buah-buahan tu ada banyak apa? Nak elakkan korang kena sembelit. Pelawas. Yeah, jawapannya adalah ni. Dia nak elakkan awak sembelit, dia adalah pelawas. Sayur-sayuran ni sebenarnya penting untuk awak selain nak elakkan awak daripada kena sembelit. Sebenarnya saya tambah tau. Kalau orang tak suka makan sayur, lepas tu orang tu tak suka exercise, lepas tu orang tu suka makan makanan yang berminyak dan berlemak, orang tu lebih mudah kena penyakit apa? Saya ulang kan? Kalau orang tu tak suka exercise, tak suka makan sayur, tak suka makan buah, tapi dia suka makanan berlemak, individu tu lebih mudah kena penyakit apa? Sakit jantung. Yeah, penyakit jantung. Selalunya kalau penyakit jantung ni adalah disebabkan dia high kolesterol. Sebab tu kalau orang ada penyakit jantung ni, dia punya kandungan kolesterolnya adalah tinggi. Dan salah satu cara kita nak kurangkan kandungan kolesterol adalah kita kena banyak makanan yang berserat. Sebab tu kalau orang yang ada kolesterol tinggi, ini untuk saya lah kan, kolesterol tinggi, biasanya dia orang akan suka makan oat. Nak tak nak dia kena makan oat. Sebab oat adalah bahan makanan yang mengandungi banyak serat. Dan bila awak makan oat, dia boleh menurunkan kolesterol jahat. Sebab tu siapa-siapa kalau awak perasan lah macam mak-mak awak ke, ayah awak ke, pagi-pagi dia minum oat kalau dia ada high kolesterol, doktor akan cakap dengan dia suruh makan serat. Kadang-kadang makan oat. Macam saya tak ada masalah, saya boleh makan. Ada orang tak boleh makan, dia rasa makan oat tu, dia rasa macam kembang sikit dia punya tekak. Saya rasa ada tak yang kat sini pandai makan oat? Kacap. Acap? Ya, kecap. Betul. Betul kecap. Dia masa tu dia makan oat je, nasi tak makan. Tak, oat tu makan macam mana? Makan Yang 3 in 1 ni. itu mula-mula. Lepas tu beli yang raw punya, makan dengan madu. Tak, letak air. Macam mana? Letak Makan air. oat.
Okay. Tapi kalau ikut saya, jangan ambil yang 3 in 1. Apa-apa 3 in 1, kalau boleh kalau boleh, jangan biasakan ambil 3 in 1 sebab kandungan gula dia sebenarnya lebih tinggi. Pernah dengar tak? Sachet tu kandungan gula dia tinggi. Kalau macam Milo pun, anything, jangan biasakan 3 in 1. Sebab kandungan gula tinggi. Macam korang ambil Milo, saya suka Milo tau. Milo tu biasa saya tambah dengan Nescafe. Kalau korang buat air Milo, jangan tambah gula. Sebab dalam Milo tu sebenarnya gula dia dah banyak. Okay, so basically sebenarnya Milo tu sedap. Tapi dia kandungan gula dia adalah antara kandungan gula paling tinggi. So basically kalau korang suka Milo, jangan ambil 3 in 1. Kalau boleh korang ambil yang Milo yang biasa tu. Lepas tu kalau korang buat air, kalau boleh jangan tambah gula. Kalau boleh lah. Okay. Tapi saya tak tahulah korang buat Milo macam mana. Saya dah biasa benda kurang manis sikit. Manis ni adalah satu addiction tau. Maksud saya, kalau orang dah biasa manis daripada kecil, kalau korang nak suruh dia kurangkan gula, actually susah. Sebab tu sebenarnya kalau benda manis ni, saya suggest daripada muda, macam awak umur 17 tahun ni, jangan biasakan lidah awak dengan benda manis. Sebab gula ni sebenarnya adalah addiction. Macam orang suka benda manis, dia tak boleh stop tau. Macam dia punya gula tu memang ada, orang rasa macam tak sangka kan. Sebenarnya gula tu addiction, ketagihan. Ketagihan gula ni benda yang tak nampak, tapi sebenarnya benda tu is real. Normally ketagihan gula ni perempuan. Saya tak tahu, kita perempuan suka benda manis ke? Saya tak sure sangat benda tu. So basically korang careful sikit lah dengan benda gula. Dan satu lagi, kalau korang suka manis, katakanlah macam suka manis, korang cuba kurangkan slow. Maksudnya kalau suka manis, cuba kurangkan, jangan ambil sachet 3 in 1, macam tu lah. Kalau korang suka, katakanlah apa lagi aiskrim, boleh je makan. Maksud saya anything boleh makan, tapi janganlah hari-hari makan sampai 2-3 aiskrim kan. Yang itu bahaya. Sebenarnya apa yang korang makan ni sebenarnya tak bahaya. Yang bahaya adalah kuantiti. Macam tea life, saya tak ban tea life. Korang boleh je ambil tea life, tapi yang tak boleh ambil tea life tu hari-hari. Begitu. Contohnya tea life yang paling ni mengarut sikit, saya minta maaf, ya Allah Tuanku Madiana. Tea life tu bukan saya nak ban. Tea life tu dia punya bahaya antara gula dia banyak, bukan pasal macam mana saya nak cakap, dalam air yang diorang proses tu memang dah ada gula. Bahayanya tea life bila korang campur boba. Tak boba? Korang tu. Saya suka tau. Korang makan tak? Yang tea life ada letak boba tu. Bubble kecil-kecil tu. Korang panggil apa? Boba kan? Boba tu sebenarnya dia adalah macam starch tau, daripada tepung kanji. So bila dia daripada tepung kanji, sebenarnya di dalam air tu dah manis, and then korang campur boba, gula dia bertambah-tambah banyak. So siapa yang suka makan yang air tea life tu, sebenarnya air tea life tu okey. Tapi yang tak okey bila awak ambil terlampau kerap. Itu sahaja. Tapi sedap yang tu. Sedap. Tiba-tiba saya nak pergi tea life pula lepas ni. Okay, now. So soalan kat sini. Kalau soalan dia kat sini, dia dah bagi nilai kan? Bila dia dah bagi nilai macam ni 15, 7.7, 6.6, yang ini awak tak ada masalah, awak dah tinggal boleh darab je. Katakanlah dia ambil nasi. Nasi tu dia ambil berapa gram? Nasi tu dia ambil berapa gram nasi? 300! Saya rasa korang tak ada kertas soalan ni. Chicken kita akan ambil 200. Darab. Lepas tu dia ambil egg tu berapa? Egg ya 100. So awak darab. So kat sini awak akan dapat jawapannya. Total semua zat semua dapat 4,500. Bukanlah Zat. Berapa Zat? 6,700. 6,700. So inilah jawapannya. So kira saya sampai sini je lah. Yang ni nanti korang belajar buat lagi sekali Okay, inilah jawapannya. Okay, so kita nak terus soalan belakang sebab saya cuba nak habiskan ni. Okay, saya ambil soalan 6. Okay, soalan 6. Marina adalah model. Wow, Marina adalah seorang model. Akhir-akhir ini dia telah mengalami simptom berikut. Dia terlalu takut untuk makan, berat badannya berkurang, takut menjadi gemuk. Ini penyakit, ni sejenis penyakit. Penyakit apa ni? Takut gemuk ni, tak nak makan langsung. Dia lebih rela ke bulu. Okay, saya diam-diam saya nak siapa yang jawab soalan ni. Kalau tak boleh line tak elok, korang tolong type je. Saya nak jujur boleh jujur.
Jujur, taik je pun tak apa. Jujur, seorang perempuan ni, nama dia model. Nama dia Marina. Marina ni takut betul nak makan. Okey, dia tak makan. Dia takut sangat jadi gemuk. So, ini penyakit apa ni? Arteriosclerosis ke, anemia ke, goiter ke atau anorexia nervosa? Yang ni saya nak buat quiz lah besok. Muka surat berapa? Jujur ni sama dengan AB. 83 Jujur buku PTRS. Okey, Jujur. Okey, saya bacakan untuk awak dulu, Jujur. Okey. Marina adalah model. Marina is model. Okey, Marina adalah seorang model. Akhir-akhir ini dia telah mengalami simptom berikut. Dia takut nak makan. Berat badan dia berkurang. Dan dia kurus sangat and then dia takut sangat jadi gemuk. So awak teka jawapan dia A, B, C atau D. Arteriosclerosis ke, anemia ke, goiter ke atau anorexia nervosa? Arteriosclerosis saya bagi dia adalah disebabkan salur darah tu banyak kolesterol atau lemak. Kalau anemia adalah disebabkan sel darah merah dia ada kekurangan hemoglobin. Kalau goiter adalah disebabkan dia kekurangan mineral iodin. Kalau anorexia nervosa adalah disebabkan penyakit psikologi yang takut sangat pasal persepsi orang terhadap gemuk. So jawapan dia apa? A, B, C atau D? Ya, jawapannya adalah D. So anorexia nervosa ni biasa kena model adalah disebabkan pekerjaan model tu dia memerlukan orang tu dalam kurus dan biasanya model-model yang ada recent ni yang sekarang semua model tu sebenarnya BMI-nya adalah tak normal langsung. So bila lah macam tu, so basically awak jangan jadikan model-model adalah sebagai idola awak punya saiz badan. Sebab kebanyakan model-model yang ada semuanya kebanyakan diorang adalah BMI diorang adalah underweight. Dan satu lagi saya nak tambah sikit. Penyakit anorexia nervosa ni, dia boleh mengganggu awak punya mental. Mental awak akan jadi terganggu. Okay, kenapa saya kata mental akan jadi terganggu? Bila mental ni terganggu adalah sebabkan otak dia. Okay, awak ingat tau, awak kena jaga otak awak ni tau. Otak ni dia macam motherboard. Kalau otak awak rosak, the whole system badan awak akan rosak. Okay, anorexia nervosa ni adalah kebanyakan orang yang kena anorexia nervosa kalau tak dirawat dia boleh menyebabkan dia mati. Kenapa? Sebab orang yang ada anorexia nervosa ni bila dia tengok cermin, awak dah rasa dia kurus dah. Kalau nak bayangkan macam rangka je. Tapi orang yang anorexia nervosa ni dia punya mental dah tak stabil, otak dia rasa dah tak stabil. Kalau dia tengok cermin pun, dia tetap rasa dia gemuk. Mental dia tak stable. Sebab tu kalau orang ada anorexia nervosa, normally rawatan dia bukan je kau cakap ke korang bagi tahu dia boleh kau makan. Biasanya orang anorexia nervosa dia kena jumpa kaunselor atau terapi. Nak betulkan balik dia punya cara dia berfikir. Sebab kalau ada orang ada anorexia nervosa, kalau mental dia, otak dia still rasa dia adalah gemuk, dia akan menyebabkan kematian. So senang kata anorexia nervosa ni kalau tidak dirawat dan dibiarkan sahaja lama-lama dia akan menyebabkan orang tu boleh matilah. Pernah tak tengok orang yang awak pernah tengok kat mana-mana yang kurus kering tu? Dah macam rangka je. Pernah tak? Tak pernah Tak. Tak. Dia kalau lah awak tengok awak kata orang ni tak betul Sebenarnya memang betul dia tak betul. Otak dia dah damage tau. Otak dia bukan damage. Otak dia dah terus jadi disorder. Awak tahu tak orang yang macam awak nampak kurus kering tu, macam tu, dia tetap tengok cermin, dia nampak dia gemuk. So itu adalah persif otak, pasal otak. So biasanya benda-benda macam ni, saya bagi tahu awak, benda-benda macam ni, anorexia nervosa ni dia ada kaitan dengan, nak cakap apa, image Kita kata yang orang yang terlampau conscious pasal image badan, body figure. Sebab tu saya bagi tahu awak adalah sangat tak digalakkan, especially perempuan awak. Okay, saya bagi tahu tips untuk lelaki. Sangatlah tidak digalakkan awak buat body shaming. Sebenarnya korang tak digalakkan buat body shaming untuk lelaki juga atau perempuan.
kita, tapi perempuan ni adalah lebih sensitif. So basically kalau dia lebih sensitif, awak jangan buat dia body shaming, gelakkan dia ramai-ramai macam tu. Basically sebab kita rasa macam benda tu kelakar, tapi untuk orang yang dalam keadaan tu awak tak tahu hati dia macam mana. Mungkin disebabkan awak gelakkan dia buat body shaming macam tu, tiba-tiba dia akan ada anorexia nervosa. So basically benda yang macam tu korang jangan buat main. So basically body shaming korang jangan buat. Dan satu lagi body shaming yang saya tak suka orang buat adalah kat budak-budak. Budak-budak biarkan dia budak-budak. Faham tak maksud saya? Kalau budak tu montel sikit biarlah, dia kecil lagi, come on lah kan. So besok awak jadilah generasi yang baru. Saya generasi yang dah macam makcik-makcik tu, saya dah tak boleh buat apa tau. Maksud saya itu dah memang diorang dibesarkan cara macam tu. Tapi kita betulkan. So ingat, body shaming untuk mana-mana aras umur adalah benda tak elok. Kalau budak tu katakanlah dia tembang sikit, kalau dia gelap sikit, biarkan dulu. Unless kalau dia dah ada penyakit. Bukanlah maksud saya kalau dia dah besar betul sampai tak boleh tu korang kata biar. Tak. Maksud saya kalau dia makan sihat, badan dia tetap montel macam tu, so tak payahlah nak tegur dia pasal tu. Ataupun satu lagi kalau kulit. So dia punya kulit, kau ni macam tu, janganlah. So body shaming is something yang tak bagus. Saya rasa budak lelaki tak rasa kot. Budak perempuan kot. Nick tak pernah rasa body shaming. Pernah tak ada rasa body shaming Nick? Saya rasa Adif suka buat Adif. Hadi buat kat siapa? Tanya dia sendiri. Dia buat kawan lah tu. Bukan. Tapi kadang-kadang untuk lelaki ni dia gurau dia memang macam tu kan. Tapi bagi saya jangan body shaming kat perempuan tau. Seriously, jangan buat kat perempuan. Perempuan ni, faham tak? Kita fragile. Betul tak perempuan? Ke korang tak kisah sebenarnya? Girls, korang tak kisah ke kalau korang kena ejek? Lepas tu orang gelak-gelakkan dia. Orang gelak-gelakkan awak. Ke tak kisah? No comment cikgu. Okay, so yang itu tu saya rasa saya tak nak komen lebih lah. Tapi kalau untuk saya tak berapa suka sangat body shaming. Maksud saya macam ni, kalau katakan orang nak cakap, weh kau kurus sangat, saya tak ada masalah. Tapi saya tak suka, weh kau kurus sangat dekat ramai orang, weh kalau kau kurus sangat macam ni kan, tak ada siapa nak kahwin dengan kau, buat sup tulang pun sedap, yang tu saya tak suka. Maksud saya tahu, maksud saya tak payah beritahu saya kurus, tak payah beritahu saya macam ni. Saya tahu, everyday kat rumah saya ada cermin, faham tak? Masih ada cermin. So awak tak payah bagi tahu saya macam tu. Okay, maksudnya memang saya dah tahu. Tapi kalau nak bagi tahu saya pun okay. Cuma cara tu, faham tak maksud saya? Cara korang sampaikan tu. Jangan jadikan kita macam jadikan orang tu sebagai subjek atau bahan untuk orang lain gelak. So yang itu bagi saya that one is very dangerous lah. So bagi saya yang itu korang gurau agak-agak lah. Banyak-banyak gurau, korang jangan gurau yang sampai begitu. Alright. Now, yang ini, wow, ini. Tadi saya berhenti kat siapa? Dekat Juju kan? Juju, nak siapa jawab soalan Juju ni, Juju? Juju nak siapa? Okay, saya lagi satu soalan. Nada, okay. Nada, okay. Saya berhenti sampai sini tau. Dah pukul 1.10. Okay, now. Maklumat di bawah merujuk kepada tabiat pemakanan Danny. Dia suka makanan bergoreng, makan fries dia banyak. Lepas tu dia tak suka makan buah dengan sayur-sayuran. Lepas tu pula tu dia suka makan aiskrim pula. Lepas tu dia suka makan makanan segera. So ni dia boleh senang kena penyakit apa ni? Nada, masih ada di situ. Go Nada, go. Nada, bayangkan orang ni dia suka makan benda yang lemak-lemak je. Dah lah tak nak makan sayur, tak nak makan buah. Lepas tu hari-hari pergi makan fast food je. Senang penyakit mental. So jawapannya ada dua je, anorexia nervosa, heart attack, anemia dengan goiter. Makan makanan berlemak ni boleh menyebabkan penyakit apa? Sakit jantung. Ya, dia boleh kena sakit jantung. Alright. So, last. Ni semua adalah penyakit. Okay, Nada nak siapa soalan yang ni? Uish, ni senang ni. Nada, ni boleh kena penyakit tekanan darah tinggi. Ni makan jenis apa yang boleh kena penyakit tekanan darah tinggi? Salur darah dia ada banyak lemak. Atherosclerosis adalah
salur darah dia banyak lemak. Salur Bukannya darah. cikgu dia minta ni lah. Hah? Dia minta apakah makanan yang paling sesuai. Terima kasih Zak. So maksudnya orang tu dah kena macam ni. High blood pressure dengan atherosclerosis. Salur darah dia ada banyak lemak. So apakah makanan yang sesuai untuk penyakit untuk orang yang macam ni? Dia mesti makanan ni kalau dah banyak lemak dia dah banyak, dia kena makan makanan yang lemak tu kurang. So antara A, B, C dengan D, mana satu yang lemak tu kurang? Ikan cebus. Yeay, ikan rebus. Okay, right. So yang ini, okay. Zak, saya rasa kita tak sempat lah Zak. Saya rasa kita sempat esok kita sempat buat ulang kaji bab 2 sampai bab 3 je kot ni Zak. So, cadangan saya untuk besok, korang tengok work life sheet yang ini dan sekejap UITM. Ni, korang tengok work life sheet yang ini. Macam nak kena cakap betul. This one, nutrisi ni ada 2 set. Dia tak boleh buat set banyak. Korang buat dulu. Yang ni tadi soalan ni. Buat, korang tulis jawapan kat sini A ke? Sini B. B. Lepas tu kat sini adalah C. Okay, lepas tu dah siap. You guys. Finish. Tekan je finish. Okay. Lepas tu letak nama. Nama korang letaklah nama penuh. Kita nama Diana Jamuddin. Awak letaklah tingkatan 5. And then subject awak letak sini science. And then you guys send. Send to the teacher. Lepas tu korang boleh tengok jawapan. Dia tak bagi jawapan yang betul ke? Alamak. So dekat sini jawapannya betul adalah 1C. So korang cubalah buat jawapan tu sampai betul semua. Alright, so untuk esok korang ready dulu. Tengok dapat 1.27 je. Ready dulu buat latihan yang ini. Bab 2 dan bab 3. So esok kita ulang kaji bab 2 dan bab 3. Bab 4, bab 5 korang study sendiri. So do you have any question? Ada tak masalah? Do you have any question? No. No. So cuba dulu jawab soalan ni. Cuba dulu buat kertas work life sheet ni dulu. And then esok kalau kita discuss, maksudnya korang dah tahu apa yang salah, mana yang susah. Okay? So itu sahaja. Terima kasih kerana sudi masuk kelas. Dalam ni pukul berapa dah?